Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Rabiul Akhir 29 November bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Pengguna mengadu beli roti canai RM4 sekeping. Juga satu kes positif dikesan dalam perjalanan VTL Malaysia-Singapura. Persatuan Pengguna Kedah Kek menerima lebih 100 aduan daripada pengguna berkaitan kenaikan harga makanan serta bahan mentah di negeri itu. Terbaru, persatuan itu menerima aduan berhubung harga sekeping roti canai yang dijual RM4 di Pulau Langkawi. Setiausaha kek Muhammad Yusrizal Yusof berkata harga itu tidak masuk akal kerana berdasarkan maklumat daripada pengguna, roti canai itu hanya dijual di tepi jalan. Sehubungan itu, Muhammad Yusrizal meminta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kedah melakukan pemeriksaan di setiap gerai atau premis kedai makan yang didapati menaikkan harga yang tinggi. Selain itu, katanya peniaga kedai makan juga perlu meletakkan tanda harga untuk setiap makanan bagi membolehkan pengguna membuat pilihan sebelum membuat pesanan. Sementara itu, Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Kedah Muhammad Shahran Muhammad Arshad berkata pihaknya belum menerima aduan berkaitan kenaikan harga sekeping roti canai dijual pada harga RM4. Bagaimanapun, pihak KPDN HEP telah menggerakkan pegawai dan anggota penguatkuasa menerusi op menu bagi melakukan pemeriksaan di restoran dan kedai makan di seluruh negeri. Peniaga restoran di Kepala Batas, Pulau Pinang yang didakwa menjual sebungkus sayur kailan ikan masin pada harga RM18 diminta memberi penjelasan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pejabat KPDN HEP Negeri, satu notis pengesahan maklumat barangan NPMB diberikan kepada pemilik restoran dan maklum balas berhubung harga tersebut perlu diberikan dalam tempoh 2 hari bekerja. Pihak penguatkuasa KPDN HEP telah bertemu dengan pemilik restoran berkenaan susulan aduan yang diterima berhubung dakwaan harga hidangan yang terlalu mahal dan tidak setara kuantiti yang diberikan. Sehubungan itu, penjelasan perlu dibuat sebelum sebarang tindakan selanjutnya diambil. Semalam, seorang pelanggan di Pulau Pinang berkongsi pengalamannya di media sosial apabila memuat naik gambar resit serta bungkusan sayur kailan ikan masin yang didakwa terlalu mahal dan tidak setara dengan kuantiti. Resit berkenaan turut memaparkan harga lauk jenahak RM90, sayur campur RM9 serta ulam dan sambal RM5 dengan nilai keseluruhan RM122. Namun nama restoran tidak didedahkan. Perkongsian pelanggan tersebut mendapat perhatian ramai sehingga tular di laman sosial hari ini yang rata-rata mendakwa harga tersebut mahal. Sementara itu, pemilik restoran terbabit tampil membuat penjelasan menerusi akaun Facebooknya. Jelasnya, insiden berkenaan mungkin berlaku akibat salah faham yang tidak disengajakan daripada pihak restoran sewaktu menyediakan hidangan pelanggan. Menerusi hantaran itu, pihak restoran menjelaskan kailan ikan masin tersebut dijual mengikut saiz iaitu S berharga RM6, M RM12 dan L RM18. Pemilik restoran mendakwa kesilapan mungkin berlaku sewaktu juruwang tersilap memasukkan harga pesanan hidangan bersaiz besar L atau mungkin pesanan dibuat bersaiz besar tetapi pekerja bahagian dapur telah menyediakan hidangan tersebut bersaiz kecil berdasarkan gambar yang tular. Sementara itu, pemilik restoran berkata pelanggan yang berdepan dengan isu tersebut sepatutnya tampil bertemu dengan mereka secara terus dan tidak memuat naik di laman media sosial sehingga menjadi tular. Penantian seorang bapa untuk bertemu keluarga di Malaysia berakhir apabila menjadi individu terawal menikmati inisiatif VTL antara Malaysia-Singapura yang bermula hari ini. Bali anak jalang yang sudah setahun tidak pulang menggunakan sebaiknya peluang ini untuk mengubati kerinduan terhadap keluarga. Apatah lagi belum pernah bertemu dengan anak perempuannya yang berusia 5 bulan. Bali anak jalang yang sudah 16 tahun bekerja di Singapura sebagai juruteknik penghawa dingin mendapat tiket pulang menerusi VTL darat hasil bantuan pihak pengurusan kerjanya. Katanya VTL lebih mudah dan murah berbanding peraturan ulang-alik berkala PCA. Pasal dulu time PCA itu kita balik under quarantine. So sekarang BTL tak payah bayar apa-apa pun. Oh, untuk apply ni
Dia cuma dia punya app saja yang susah. Pasal ramai orang nak balik kan, orang ambil peluang nak masuk dia punya app. So sampai dia punya jam, dia punya tu sangkut. Tapi atas usaha saya punya bos dengan HR semua, dia orang buka sampai 3 komputer nak booking tu tiket sampai dapat lah. Bali yang merupakan antara 45 penumpang bas pertama menerusi VTL mengambil cuti seminggu untuk meluangkan masa bersama keluarga dan akan pulang kembali menerusi VTL darat pada 5 Disember depan. Sementara itu, bagi pengurus operasi Kavin Raj Gunalan berkata, dia mengambil cuti 3 bulan bagi membuat kejutan kepada keluarga. The process was, I think, it's an early stage. Definitely a lot of hectics and stuff. I think as time goes by, I think should be no issues on the process, I guess. I think now people have a better idea how to come out because this is the first batch coming out. Definitely will guide the people are coming out as well. I think as time goes by, I think shouldn't be any issues on the process, I guess. VTL darat memberi ruang kepada keluarga yang terpisah antara dua negara akibat pandemik COVID-19 tanpa perlu kuarantin. Inisiatif tersebut hasil persetujuan Malaysia-Singapura selepas kedua-dua negara mencapai kadar vaksinasi tinggi. Peluang itu dijangka membuka lebih banyak ruang untuk perkembangan ekonomi, khususnya kepada Johor. Laluan perjalanan vaksinasi VTL darat pertama yang membawa 45 penumpang tiba tepat jam 9.13 pagi di stesen bas Larkin Central. Ketibaan mereka disambut kerajaan negeri menerusi penasihat Menteri Besar Johor, Datuk T. Siu Kiong. Kesemua penumpang kemudian ditempatkan di bilik khas untuk ujian saringan dan dibenarkan pulang selepas keputusan negatif. Si Kiong berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan sekiranya VTL darat menggunakan bas berjaya, pihaknya akan membuat perbincangan lanjut bersama kerajaan pusat yang terarah kepada kenderaan persendirian. Kita ambil baik perhatian. Memang kita bincang lanjut lagi. Kalau ini setakat laluan ni dengan lancar, tak ada sebab kita tak pembukaan itu kepada kenderaan yang lain. Perjalanan bas bagi kedua arah akan membuat 32 perjalanan sehari dengan kapasiti 1,440 penumpang sebagaimana ditetapkan sebelum ini. Satu kes positif COVID-19 dikesan pada hari pertama perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura menerusi saringan di pintu masuk antarabangsa. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata individu terbabit sedang dikuarantin bagi menjalani ujian pengesahan RT-PCR, malah penilaian risiko dijalankan bagi penumpang bas yang terlibat. Perkara ini sedang disemak melalui confirmatory testing melalui RT-PCR. Kita nak test melalui RT-PCR untuk sahkan ujian ataupun keputusan ujian yang dibuat melalui RTK antigen. Dan PKB Johor Bahru, Jabat Kesihatan Daerah Johor Bahru sedang melaksanakan penilaian risiko terhadap penumpang bas yang bersama dengan individu yang telah dikesan positif, sama ada mereka diperlukan menjalani kuarantin dan sebagainya. Jelasnya kes positif tersebut dikesan menerusi saringan kit ujian pantas RTK antigen yang dibuat sejurus individu tersebut tiba di pintu masuk utama antarabangsa Tambak Johor pagi tadi. Bagaimanapun katanya pengesanan kes positif itu tidak dijadikan sebagai halangan bagi VTL, sebaliknya menjadi bukti kepentingan menjadi contoh membuat ujian saringan bagi pra-pelepasan dan ketika ketibaan. Jelasnya masih terdapat pelbagai kemungkinan lain akan dibuat walaupun langkah pencegahan telah diambil, antaranya mewajibkan saringan COVID-19 72 jam sebelum hari perjalanan. Sementara itu, langkah memperketat kawalan sempadan menerusi gelembung pelancongan akan diperhalusi susulan kemunculan varian Omicron. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata beberapa tindakan pencegahan sedang dipertimbang, antaranya garis panduan kuarantin bagi pelancong asing dari negara berisiko tinggi. Saya akan bincang dengan Ketua Pengarah petang nanti. Ada beberapa option untuk kita pertimbangkan. Dapat kita perketatkan lagi kawalan sempadan kita. But no decisions yet. Let me discuss dengan Tan Sri DG dulu petang ni. Dan kita akan melihat termasuklah bukan hanya gelembung pelancongan di Langkawi, tetapi juga keperluan kuarantin di rumah ataupun kuarantin di hotel.
Dalam pada itu katanya masih terlalu awal untuk mempertimbang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan kemunculan varian Omicron yang telah melanda beberapa negara di Eropah. Setakat ini, varian Omicron telah dikesan di Afrika Selatan, Hong Kong, Israel, Austria, Belgium, Itali, United Kingdom, Kanada dan Australia. Mengulas mengenai laluan perjalanan vaksinasi VTL dengan negara lain seperti Indonesia, Thailand dan Brunei, Khairi Jamaluddin berkata, perbincangan tersebut masih diperhalusi dengan mengambil kira risiko penularan varian baharu. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan Petugas Barisan Hadapan COVID-19 di Institut Kesihatan Negara NIH hari ini. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Azmi Ghazali menyarankan rakyat untuk mengambil dos penggalak COVID-19 bagi berdepan dengan varian membimbangkan Omicron. Varian itu jelasnya semakin menghampiri Malaysia memandangkan ia telah dikesan di Hong Kong. Dengan adanya dos penggalak meningkatkan imuniti. Jadi dengan ini maka kuranglah jangkitan semula ataupun keterukan bila mendapat jangkitan. Saya percaya di negara kita ni ada sedikit kelekaan berlaku sebab masing-masing kita dah mencapai hampir 80% seluruh penduduk populasi di Malaysia ni mendapat dos penuh. Kita dah 77.7%. Jadi ada kelekaan sedikit situ yang menyebabkan rasa macam dah okey. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahmad Joni Zawawi, GPS IGAN yang bertanya mengenai apakah tindakan diambil Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi meyakinkan orang ramai untuk menerima dos penggalak COVID-19 bagi membendung jangkitan varian baharu Omicron. Kerajaan katanya mengawal ketat sempadan negara dengan mewajibkan ujian calitan selain perintah kuarantin 14 hari. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar baru-baru ini mengumumkan pengembara warga Malaysia yang merancang lawatan ke 7 negara iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe tidak dibenarkan meneruskan perjalanan mereka. Kes samun minuman keras, 4 penguat kuasa ditahan, bocor maklumat kepada penjenayah. Alhamdulillah bertemu lagi. 7 individu termasuk 4 anggota penguat kuasa agensi kerajaan ditahan kerana disyaki terbabit kes samun minuman keras di Dengkil, Selangor pada Khamis lepas. Keempat-empat anggota penguat kuasa itu dipercayai membantu penjenayah dengan membocorkan maklumat lokasi penyimpanan minuman keras yang dirampas sebuah agensi penguatkuasaan sebelum ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata dalam kejadian jam 2.30 pagi itu, 3 lelaki menaiki sebuah lori memasuki tempat simpanan terbabit dan bertindak mengikat pengawal keselamatan sebelum mencuri minuman keras yang berada dalam sebuah lori di tempat simpanan itu. Dan kita telah menangkap 4 orang penguatkuasa yang berkenaan dan kita dapati bahawa dalam kita membuat soal siasat kepada mereka ni, terdapat mereka mendedahkan bahawa ada 3 orang yang terlibat, iaitu 3 lelaki berbangsa India, dan kita dapat tangkap 2 orang iaitu pemandu dan juga seorang kelindan, 2 orang, dan kita juga telah menangkap 1 lelaki Cina yang dikatakan orang tengah di antara penguatkuasa orang dalam tersebut bersama dengan lori yang dibawa masuk tersebut. 4 anggota penguatkuasa terbabit berusia 25 hingga 49 tahun. Hasil pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan itu menemui pelbagai jenis dadah berjumlah lebih RM500,000. Polis turut menemui penimbang elektronik, telefon bimbit dan wang tunai berjumlah RM111,100 dalam kenderaan penguatkuasa terbabit. Pemeriksaan dalam lori menemui 234 kotak minuman keras yang disyaki dilarikan dari tempat barang kes. Kesemua suspek direman 6 hari sehingga esok bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 392 dan Seksyen 397 Kanun Keseksaan serta Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lagi suspek yang masih bebas disyaki dalang utama kejadian itu sedang diburu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak siang tadi.
Harga bahan binaan yang dilapor turut meningkat tidak akan mempengaruhi harga rumah mampu milik di bawah program Residensi Keluarga Malaysia. Jaminan itu diberikan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang turut menegaskan bahawa pemaju tidak boleh menaikkan harga rumah ataupun memperkecilkan keluasan. Kita tidak akan mengubahkan dasar. Ya? Harga barang itu bukan urusannya. Dasar kita ialah rumah mampu milik 750 kaki persegi, 800 kaki persegi, itu harga mesti di bawah 300,000. Kemudian 950 kaki persegi, itu harga lebih daripada 300,000. Pemaju tidak boleh menurunkan harga, menaikkan harga rumah ataupun memperkecilkan keluasan. Kecil keluasan. KPDN HEP katanya akan menggerakkan usaha bagi menangani kenaikan harga barang yang tidak masuk akal. Datuk Seri Syahidan ditemui pada majlis perasmian topping off Residensi Keluarga Malaysia Sky Awani 3 di Ibu Negara. Projek yang dibina dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan KWP, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Skyworld itu berjaya dijual sepenuhnya pada Jun 2019 dengan harga serendah RM300,000 seunit bagi kediaman berkeluasan 800 kaki persegi. Sehingga kini sebanyak 62,836 unit rumah melibatkan 102 projek residensi wilayah keluarga Malaysia telah mendapat kelulusan untuk pembinaan di wilayah persekutuan. Sementara itu, Datuk Seri Syahidan menggesa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk memastikan pemaju kediaman bertingkat membina penghadang yang lebih tinggi. Aspek itu katanya wajar diberi keutamaan bagi mengelak tragedi kanak-kanak terjatuh dari tingkat yang tinggi. Ada grey, ada pengadang, tetapi dia ada tempat lapang. Saya bimbang untuk budak anti panjat, dia ingat kawasan bermain. Jadi saya kata situ juga kena pasang pengadang. Kalau kita pasang grill pun dia mungkin orang ada satu yang saya fikir tak apa elok sebab takut nanti orang tersana jatuh sana. Jadi di samping grill dia kena pasang pengadang yang tinggi. Hal yang ini sebenarnya menjadi keperluan kepada semua pihak supaya. Sebelum ini beliau pernah mengutarakan cadangan agar semua kondominium dipasang jeriji keselamatan bagi mengelak kejadian tidak diingini. Berhubung pembinaan penghadang pula, ia perlu melepasi paras dada dewasa membabitkan ruangan terbuka. Ketika harga barang asas dilapor naik mendadak, ada segelintir pihak yang mengaitkan kenaikan harga itu yang tidak setara dengan ketetapan gaji minimum. Mengulas mengenai isu mengapa sukar untuk menaikkan gaji minimum, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi dan Kewangan Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Melaka, Dr. Muhammad Idham Mat Razak berkata ketetapan itu bergantung kepada prestasi ekonomi negara khususnya pendapatan industri dan sektor-sektor tertentu. Pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu katanya memburukkan lagi ekonomi negara di mana hampir semua sektor ekonomi Malaysia menyusut 5% pada tahun 2020. Senario ekonomi semasa yang suram membataskan sebarang semakan kenaikan gaji minimum. Lebih-lebih lagi, lebih 98% daripada semua syarikat berdaftar adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS dan perusahaan mikro. Berdasarkan keadaan pada hari ini, bukannya kerajaan tidak mahu menaikkan gaji minimum iaitu RM 1,200, kerajaan perlu mengkaji faktor kelembapan ekonomi semasa iaitu sekiranya gaji minimum dinaikkan, pihak kerajaan berpendapat bahawa pemain industri akan menderita. Beliau dalam pada itu mengakui gaji minimum RM1,200 ketika ini tidak memandai dengan peningkatan kos sara hidup dan kawalan harga barang perlu diambil serius oleh kerajaan bagi memastikan rakyat tidak sengsara. Kerajaan perlu memulakan langkah intervensi ataupun campur tangan dalam memastikan bahawa makanan ataupun bahan-bahan mentah untuk penduduk di Malaysia adalah dalam keadaan terkawal dan juga memastikan rakyat mampu untuk membeli. Jika kita ingin memastikan rakyat mampu untuk membeli, perlu tingkatkan gaji minimum daripada 1,200 kepada angka yang lebih relevan.
Sementara itu, hasil dapatan dari Mesyuarat Majlis Perundingan Negara MPGN, majikan meminta agar kadar gaji minimum dikekalkan, namun keputusan mengenainya akan dibuat pada Mesyuarat MPGN pada awal Disember. Sebelum ini, Kementerian Sumber Manusia mencadangkan kenaikan gaji minimum dibuat secara berperingkat bagi mengelakkan tekanan kepada majikan selain menghindari risiko kehilangan pekerjaan. Mengangkat martabat hadis sebagai jalan penyelesaian bagi setiap masalah yang berlaku di sepanjang zaman. Itu antara objektif utama Yayasan Maghfirah menerusi program Rasulullah SAW bersabda yang akan disiarkan setiap Isnin bermula malam ini di TV Al-Hijrah. Program itu akan membantu umat Islam memahami intipati hadis selain merungkai kekeliruan berhubung isu berbangkit. Mungkin kebanyakan kita di masyarakat kat luar sana masih lagi tidak jelas bahawa sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW semua hadis Rasulullah SAW sebenarnya ada jawapan kepada segala permasalahan. Sebab kita tahu bahawa Rasulullah SAW ialah orang kata contoh terulung kita, contoh terbaik kita. Sebab dia ialah bapa, dia ialah suami, dia ialah juga pemimpin yang mana tu saya cakap tadi, isu-isu dari segi sosial, ekonomi termasuk politik sekalipun, isu-isu tersebut ada jawapannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Program 10 episod itu menampilkan Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi sebagai hos program dan seorang tetamu jemputan antaranya Adam Khori dan Ustaz Zul Ramli. Rancangan ini kita akan tayangkan malam ini jam 8.30 malam. Jadi jangan ketinggalanlah, mesti tonton sebab kita akan dapat banyak ilmu macam mana kita boleh ada view macam mana keadaan Rasulullah berdepan dengan situasi-situasi yang kita juga berdepan sekarang. Jadi apakah hadisnya Rasulullah keluarkan? Jadi apakah solusi untuk kita relate supaya kita dapat tangani keadaan tu secara relevan. Program Rasulullah SAW bersabda mendapat tajaan Yayasan Maghfirah yang muncul sebagai organisasi yang terunggul dalam pembangunan ummah menerusi platform pendidikan dan kebajikan. Mereka ditemui selepas majlis pelancaran program Rasulullah SAW bersabda di program siaran langsung Assalamualaikum pagi tadi. Bayi berusia sehari terkandas di Laut Mediterranean. Alhamdulillah bertemu lagi. Pasukan Pengawal Keselamatan Pantai Itali telah menyelamatkan 244 migran di Roccella Ionica, Laut Mediterranean. Antara yang diselamatkan termasuk 41 kanak-kanak dan seorang bayi yang baru dilahirkan. Footage yang telah dikeluarkan oleh Guardia Costiera menunjukkan operasi penyelamat itu mengambil masa 16 jam dan dilakukan pada waktu malam. Pada minggu lalu, pasukan keselamatan pantai Itali turut menyelamatkan 300 pelarian di lokasi sama. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Itali, sehingga awal bulan ini jumlah pendatang yang tiba di Itali melalui jalan laut telah mencecah 53,836 orang. Wilayah Mediterranean antara Itali, Malta dan Libya itu dikatakan menjadi tumpuan dalam beberapa tahun kebelakangan ini sebagai satu laluan utama yang sering digunakan migran dari Afrika untuk ke Eropah. Sementara itu di Yaman, Yahya Haibah bersama keluarganya antara rakyat negara itu yang terpaksa melarikan diri dari perang di Bandar Marib. Ia memaksa mereka bersesak dalam kemah yang kecil ketika musim sejuk semakin hampir. Habia bersama isteri dan 7 anaknya terpaksa menyelamatkan diri dari perang dan mendapatkan perlindungan di kem As-Sumya yang terletak di timur Marib. Marib merupakan kubu kerajaan terakhir di sebelah utara. Sejak pertempuran kerajaan dengan Husi memuncak, kem As-Sumya yang terletak di tengah padang pasir menjadi penempatan sementara bagi rakyat yang melarikan diri daripada pertempuran dan menerima ratusan orang dalam tempoh sebulan. Memburukkan keadaan, kem itu menghadapi kekangan daripada pelbagai sumber asas dan boleh menjurus kepada krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Pelarian di kem juga tidak menerima selimut atau tilam dan menjangkakan cuaca sejuk ekstrim akan datang bakal membunuh mereka. Bayangkan satu kemah terpaksa dikongsi 35 orang dan hanya ada 2 tilam di dalamnya. Mereka tiada privasi dan tandas yang selesa. Pertubuhan Migran Antarabangsa berkata pihaknya mula menyediakan perkhidmatan di kem berkenaan termasuk barang bantuan kecemasan, lori air, membina tandas dan tangki air. Rakyat Jordan tidak mahu kerajaannya memeterai perjanjian air tenaga elektrik dengan Israel. Mereka menyuarakan bantahan dengan turun di jalanan di bandar utama menolak sebarang hubungan diplomatik dengan rejim Zionis. Ratusan penunjuk perasaan berhimpun di Amman mahu keputusan kerajaan itu ditarik balik. Bagi rakyat, tindakan itu akan memaksa Jordan bergantung sepenuhnya kepada Israel dan ia seperti dijajah secara tidak langsung. Di bawah perjanjian itu, Jordan akan menerima 200 juta meter padu air laut yang disuling daripada Israel sebagai pertukaran bagi 600 megawatt tenaga elektrik yang dijana dari loji tenaga solar yang dibiayai Emirat Arab Bersatu di negara itu. Isnin lepas dilaporkan satu dokumen berhubung projek itu ditandatangani antara Menteri Air Jordan Muhammad Al-Najjar, Menteri Tenaga Israel Karin Al-Harar dan Menteri Luar UAE Abdullah Zayed sambil disaksikan utusan khas Presiden Amerika John Kerry. Bagaimanapun, salah seorang ahli parlimen di Jordan, Saleh Al-Almuti, mengecam tindakan itu dan menegaskan beliau tidak percaya Israel dan mengatakan sekiranya Zionis menandatangani perjanjian, selalunya mereka tidak akan mengotakkan janji itu. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Nantikan episod pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan topik keluarga Abu Musa Al-Ash'ari dan tekanan kemiskinan sejurus selepas berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.